Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Anas Putra Abu Suhmi, nama metrik 054419, dan saya dengan rakan-rakan saya yang lain, Muhammad Aslam Haziq bin Muhammad Rizwan dan juga Muhammad Ikmal bin Abdul Rahim. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam Kebangkitan Rakyat 2011 hingga 2013. Baik, sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam, adalah lebih baik untuk saya memberi gambaran awal kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun dan apakah yang dimaksudkan dengan Kebangkitan Rakyat 2011. Jadi, yang pertama kita tengok dulu pengenalan ataupun latar belakang gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Al-Ikhwan Al-Muslimun atau dalam bahasa Melayunya adalah saudara semuslim, ataupun bahasa Inggerisnya Muslim Brotherhood. Jadi gerakan ini merupakan sebuah organisasi Islam yang ditubuhkan atas dasar keinginan untuk menyatukan semula umat Islam selepas kejatuhan Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Sebab selepas runtuhnya Khilafah Turki Utsmani, umat Islam mula berpecah belah, nilai-nilai dan juga budaya Islam juga mula menghilang. Jadi sebabkan itulah gerakan Al-Ikhwan Muslimun ini mula ditubuhkan. Jadi pengasas utama kepada gerakan ini adalah Syahid Imam Hasan Al-Banna, dan beliau dibantu oleh 6 orang sahabatnya yang lain, iaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Nasri, Fuan Ibrahim, Abdul Rahman Abdullah, Ismail Iz dan Zaki Al-Maghribi. Gerakan ini ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1928 bersamaan dengan bulan Zulkaidah 1347 Hijrah. Pada peringkat awal, gerakan ini bermula sebagai sebuah gerakan dakwah di mana mereka ditubuhkan untuk memperluaskan lagi ilmu agama, ekoran dari penjajahan Inggeris yang cuba untuk menghilangkan nilai-nilai Islam dan cuba mempengaruhi pemikiran, budaya, sektor ekonomi dan juga politik di negara Islam. Jadi gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun bukan sahaja sebuah gerakan dakwah yang menyebarkan ilmu Islam. Walaupun pada awalnya mereka sebagai gerakan dakwah, tetapi mereka tidak berhenti setakat itu. Mereka juga merupakan sebuah gerakan sosial yang sentiasa berusaha untuk meninggikan taraf rakyat Mesir. Selain itu, gerakan ini juga adalah sebuah gerakan politik yang sangat-sangat hebat dan juga mempunyai bilangan penyokong yang ramai. Jadi seterusnya kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan revolusi Mesir ataupun kebangkitan rakyat Mesir tahun 2011 dan apakah faktor tercetusnya revolusi ini. Pada tahun 2011, iaitu pada tahun ataupun pada era pemerintahan rejim Hosni Mubarak, yang mana beliau telah memimpin Mesir sejak 30 tahun, iaitu bermula pada tahun 1981 hinggalah tahun 2011. Jadi pada tahun 2011 telah berlaku sebuah kebangkitan ataupun reformasi dan juga demonstrasi yang sangat-sangat dahsyat dalam kalangan rakyat Mesir. Dan reformasi ini juga dianggap sebagai sebuah fenomena yang dinamakan Arab Spring. Jadi terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada tercetusnya revolusi ini. Antaranya ialah faktor yang pertama adalah disebabkan oleh terinspirasi dengan kejayaan reformasi yang berlaku di Tunisia dalam usaha rakyat Tunisia menggulingkan presiden mereka, iaitu Zain Al-Abidin bin Ali. Jadi disebabkan kejayaan reformasi di Tunisia, rakyat Mesir juga terinspirasi dan turut untuk berdemonstrasi untuk melakukan hal yang sama, iaitu menggulingkan presiden di negara mereka. Jadi jika di Mesir, reformasi ini bertujuan untuk menggulingkan Hosni Mubarak. Yang kedua, rakyat Mesir ingin keluar dari corak pemerintahan diktator Hosni Mubarak yang telah memimpin sejak 30 tahun lamanya. Dan yang ketiga, dominasi militer hampir menyeluruh. Faktor yang ketiga adalah militer ini mendominasi hampir ke semua aspek, terutamanya dalam aspek ekonomi dan juga politik. Seterusnya, faktor yang seterusnya, rakyat Mesir ingin bebas dari pemerintahan militer yang berlaku sejak sekian lamanya di Mesir. Contohnya Gamal Abdel Nasser 1952, kemudian diteruskan oleh Anwar Sadat 1970 dan diteruskan lagi oleh Hosni Mubarak 1981 hinggalah 2011. Jadi rakyat Mesir ni nak bebas dari pemerintahan militer. Jadi sebab itulah mereka turun untuk berdemonstrasi. Kemudian faktor yang seterusnya adalah disebabkan isu kemiskinan yang semakin teruk dan juga semakin merisaukan apabila lebih dari setengah penduduk Mesir adalah miskin. Faktor yang seterusnya, rakyat Mesir tidak diberi peluang ataupun hak dan juga kebebasan bersuara. Suara mereka disekat. Dan faktor yang lain adalah korupsi yang semakin berluasa dan menjadi faktor utama kepada isu kemiskinan di Mesir. Dan faktor yang terakhir adalah
Disebabkan keluarga Mubarak ni semakin lama semakin bertambah kaya, manakala rakyat pula semakin tahun semakin bertambah miskin. Jadi disebabkan inilah rakyat Mesir mula marah dan turun untuk berdemonstrasi. Kemudian Saurah dan juga Hari Kemarahan. Saurah ni reformasi. Hari Kemarahan ni pula adalah hari bermulanya rakyat Mesir untuk turun berdemonstrasi. Jadi Saurah ni bermula pada tahun 2011 dan ianya digelar sebagai Hari Kemarahan. Reformasi atau demonstrasi yang berlangsung selama 18 hari, iaitu 25 Januari sampailah 11 Februari, tak lain dan tak bukan adalah untuk menggesa Hosni Mubarak melepaskan jawatannya sebagai presiden. Walaupun demonstrasi ini berlangsung selama 18 hari, tapi kesan dan juga impaknya buat Mesir adalah sangat besar. Selain itu, peristiwa ini juga telah mengakibatkan ratusan rakyat Mesir yang meninggal, tercedera dan juga ditangkap. Segala isu dan masalah yang muncul daripada pemerintahan Hosni Mubarak inilah yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam kalangan rakyat Mesir, terutama sekali dari kalangan pemuda intelektual yang mahukan kebebasan bersuara dan ingin mengakhiri pemerintahan Hosni Mubarak. Selain itu, kemarahan ini juga datang dari golongan masyarakat yang merasakan diri mereka telah dizalimi sejak sekian lamanya. Okay? Jadi sebabkan inilah rakyat Mesir marah dan turun berdemonstrasi. Rakyat Mesir terutama sekali golongan muda, mereka ni telah pun mula aktif menyebarkan informasi dan juga mesej-mesej mengenai reformasi dan juga demonstrasi di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dan dalam kalangan golongan muda ni terdapat juga di antara mereka adalah golongan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Jadi perkara ini telah berjaya membuatkan rakyat Mesir turun ke jalan untuk berdemonstrasi dalam tempoh masa yang sangat singkat. Seterusnya, demonstrasi bermula dengan aman di Kairah dan beberapa lagi daerah lain di Mesir seperti Rafah dan Alexandria. Demonstrasi yang berlaku pada hakikatnya melibatkan golongan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam masyarakat awam Mesir. Okay. Hal ini kerana demonstrasi yang berlaku ini telah disokong oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Selain itu, para pemimpin Ikhwan Al-Muslimun juga banyak memberi idea dan juga cadangan serta sokongan supaya reformasi ini dapat berlangsung dengan jayanya. Pendirian Ikhwan Al-Muslimun telah menggugat dan memberi tamparan hebat kepada kerajaan Hosni Mubarak, sehingga Mubarak mengeluarkan arahan kepada polis untuk memanggil pimpinan Ikhwan Al-Muslimun serta seterusnya mengugut bahawa akan terjadinya demonstrasi berdarah sekiranya mereka keluar berdemonstrasi. Jadi disebabkan pendirian yang teguh oleh Ikhwan Al-Muslimun ni, kerajaan mula bimbang dan kerajaan mengugut Ikhwan Muslimun supaya tidak campur tangan. Akan tetapi ugutan tersebut tidak dihiraukan dan tidak langsung memberi kesan kepada Ikhwan Muslimin dan juga kepada rakyat Mesir yang lain. Selanjutnya kita akan tengok kronologi ringkas Revolusi Mesir 2011. Pada 23 Januari, Mursyidul Ikhwan Dr. Muhammad Bani'i mengeluarkan kenyataan keras menolak ugutan pihak kerajaan dan juga polis. Selain daripada menolak ugutan pihak polis, beliau juga menyeru seluruh rakyat Mesir untuk berganding bahu bersama-sama meneruskan reformasi untuk menjatuhkan Hosni Mubarak. Kemudian pada 25 Januari, iaitu pada hari kemarahan tu, maka bermulalah Saurah. Rakyat pun mula turun untuk berdemonstrasi di Kairo dan juga di beberapa daerah di Mesir yang lain. Kemudian pada 26 Januari, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan terdapat 5 kematian dan puluhan yang tercedera. Jaringan internet pun diputuskan sebab kerajaan tak mau ada penyebaran informasi ataupun berita-berita mengenai reformasi yang sedang berlaku. Jadi kerajaan putuskan jaringan internet. Akan tetapi demonstrasi masih lagi diteruskan. Sebenarnya pada 28 Januari, kekecohan mula berlaku antara para demonstran dan juga polis di kota Suez. Ramai yang meninggal dunia, tercedera dan ditangkap. Dan kemudiannya, keadaan menjadi semakin hangat apabila beberapa pejabat milik parti kerajaan Hosni Mubarak dibakar. Hosni Mubarak membubar kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru. Ikhwan Muslimun terus menyeru rakyat Mesir untuk meneruskan demonstrasi. Kemudian pada 29 Januari, kan 28 Januari tadi Hosni Mubarak membentuk pemerintahan baru. Jadi 29 Januari itu Omar Sulaiman dilantik sebagai wakil presiden dan Ahmad Syafiq dilantik menjadi Perdana Menteri Mesir. Pada 30 Januari, jumlah demonstran di Tahrir Kairo semakin bertambah
kepada angka puluhan ribu. Menteri Dalam Negeri menempatkan pasukan pengaman di seluruh kota Mesir. Kemudian pada 31 Januari, Mubarak menghantar Omar Sulaiman dan Ahmad Syafiq untuk berunding dengan pihak oposisi. Militer bersifat neutral dan enggan menggunakan kekerasan kepada demonstran. Kemudian pada 2 Februari, militer meminta demonstran untuk tinggalkan demonstrasi tetapi tidak berjaya. Rakyat terus bersemangat untuk meneruskan reformasi tersebut. Dan pada 3 Februari, rundingan ditolak. Rundingan yang dihantar oleh Mubarak tadi ditolak. Dan pihak oposisi hanya akan berunding kalau Hosni Mubarak mengundurkan diri saja. Selagi mana Hosni Mubarak tidak mengundurkan diri, selagi itulah pihak oposisi akan menolak segala bentuk rundingan yang cuba dihantar. Kemudian sekumpulan manusia ataupun sekumpulan penyokong Mubarak yang bersenjata telah pun menembak warga demonstran di dataran Tahrir. Dan isu ini menjadikan keadaan menjadi semakin panas dan juga tegang, dan pasukan pengaman mengarahkan semua wartawan untuk keluar dari kawasan hotel yang berada di sekitar Tahrir. Pada 4 Februari, lebih dari 1 juta rakyat Mesir turun untuk solat Jumaat di dataran Tahrir. Dan pada waktu solat Jumaat tu, khatib meminta agar seluruh rakyat Mesir ni teruskan perjuangan dan teruskan demonstrasi sampailah Hosni Mubarak berjaya digulingkan. Kemudian pada 10 Februari, hari kedua terakhir, Hosni Mubarak menegaskan bahawa dia tidak akan dia tidak akan mengundurkan diri sehinggalah masa tugasnya berakhir tiba. Dan pada hari yang sama juga, Omar Sulaiman pula berucap dan meyakinkan rakyat Mesir konon-kononnya Hosni Mubarak mampu untuk memimpin Mesir semula dengan aman dan juga damai. Dan beliau berharap dengan ucapannya tadi itu mampu untuk membuatkan rakyat Mesir pulang dari berdemonstrasi. Akan tetapi berlaku keadaan yang sebaliknya. Disebabkan ucapan tadi itu, rakyat Mesir mengamuk dan menjadi semakin marah, dan tekad mereka untuk menggulingkan Mubarak semakin kuat membara. Jadi pada tanggal 11 Februari, Omar Sulaiman secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran Mubarak dan kuasa pemerintahan diserahkan kepada militer. Kemudian militer memutuskan darurat sehinggalah keadaan kembali terkawal, dan militer berjanji akan mengadakan pilihan raya bebas dan menggantikan pemerintahan Mesir dengan pemerintah yang baru. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah gambaran ataupun kronologi revolusi Mesir 2011. Dan kalau kita nak tengok apakah peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun, keterlibatan mereka dalam gerakan ini, ianya akan diulas dengan lebih terperinci oleh sahabat saya, iaitu Muhammad Aslam Haziq dan juga Muhammad Iqmal bin Abdul Rahim. Jadi setakat ini sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyambung pembincangan seterusnya. Saya Muhammad Aslam Haziq bin Muhammad Ridwan, nombor metrik 054764. Baik, kita pergi kepada peranan dan sumbangan Al-Ikhwan Al-Muslimun secara umum. Dari segi pendidikan, Al-Ikhwan Al-Muslimun banyak membuka sekolah seperti sekolah rendah, menengah, teknik dan sebagainya. Mereka menekankan prinsip Islam di dalam sekolah-sekolah tersebut. 4 matlamat pembukaan sekolah. Yang pertama, menyebarkan prinsip agama Islam. Yang kedua, menaikkan taraf modal yang tinggi. Ketiga, kemegahan terhadap tamadun Islam. Dan yang terakhir, menyediakan pakar-pakar di dalam semua bidang bagi membantu kebangkitan Islam di Mesir. Selain itu, Al-Ikhwan Muslimun juga membuka sekolah-sekolah percuma untuk pekerja-pekerja dan orang-orang kampung. Terdapat juga sekolah yang khusus untuk muslimat yang dipanggil Ummul Mukminin. Dari segi dakwah pula, bermula di kota Ismailiyah dan kemudian berpindah ke Kairo pada tahun 1932. Pada 4 tahun pertama, Hasan Al-Banna dan anggota lainnya mengelilingi daerah-daerah dan berceramah tentang Islam di masjid-masjid, rumah-rumah, tempat kerja dan sebagainya. Pergerakan dakwah Al-Ikhwan Muslimun berkembang dengan pesat sekali. Menurut Richard Mitchell, pada tahun 1929, Al-Ikhwan Muslimun telah mempunyai 4 cawangan. Tahun 1930 mempunyai 5 cawangan. Tahun 1931 memiliki 10 cawangan. Tahun 1932 memiliki 15 cawangan. Tahun 1938 mempunyai 300 cawangan. Dan tahun 1940 terbentuk 500 cawangan. Dan pada tahun 1949, mereka mempunyai 2,000 cawangan dengan jumlah anggota sekitar 500,000 orang ahli. Mereka menerbitkan majalah dan akhbar harian seperti Al-Manar, Mingguan Ta'aruf, Al-Nadir, Al-Muslimun dan sebagainya. Matlamat utama
penerbitan akhbar dan majalah ialah menerangkan Islam sebagai sistem hidup yang paling sesuai untuk zaman moden, mematahkan serangan-serangan yang dihalalkan kepada agama Islam, mendamaikan perselisihan pendapat demi perpaduan Islam. Akhir sekali, mereka mendesak kerajaan untuk melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Dari segi politik pula, meskipun mempunyai pengaruh yang kuat, Al-Ikhwan Muslimun tidak dibenarkan berdaftar sebagai parti politik. Pada PRU 1984, gerakan ini bergabung dengan parti WAF, iaitu Parti Politik Liberal Nasionalis di Mesir. Kemudian pada PRU 1987, mereka bergabung dengan Parti Buruh dan Liberal. Dalam PRU tahun 2000, Al-Ikhwan Al-Muslimun mendapat 17 kerusi di parlimen secara bergabung dengan Parti Buruh dan Liberal. Dalam PRU 2005 pula, mereka mendapat 20% kerusi dalam parlimen. Dan pada PRU 2011, Al-Ikhwan Al-Muslimun bergabung dengan Parti Freedom and Justice Party, FJP, dan akhirnya menjadikan Morsi sebagai presiden yang membawa suara Islam. Al-Ikhwan Al-Muslimun lebih menumpukan pada reformasi sistem pemerintahan Islam secara kerjasama dengan parti-parti politik yang ada di Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun menggunakan pendekatan yang sederhana dalam politik mengikut keperluan semasa. Kadang-kadang mereka terpaksa bergabung dengan pemerintah dan dalam masa yang sama membina kekuatan dan menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Al-Ikhwan Al-Muslimun juga terlibat dengan revolusi pada era Gamal Abdul Nasir yang menumbangkan Raja Farouk dan mengubah sistem pemerintahan daripada monarki kepada republik. Gerakan ini juga aktif menghidupkan suasana demokrasi pada era Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Tujuan mereka hanyalah untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang berasaskan Islam di Mesir. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Ikmal bin Abdul Rahim, nombor metrik 054464. Baik, insya-Allah seterusnya kita pergi kepada peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun semasa kebangkitan rakyat. Baik, sebelum kita masuk kepada peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun semasa kebangkitan rakyat, kita pergi dahulu kepada peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun semasa era Hosni Mubarak, yakni sebelum kebangkitan rakyat. Baik, yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun memiliki peranan yang signifikan di Mesir bahkan di luar negeri, yakni peranan yang penting di bumi Mesir. Kelompok Islam moderat ini berkecimpung tidak hanya dalam bidang agama namun juga ikut serta dalam bidang politik. Seperti mana yang kita tahu, Al-Ikhwan Al-Muslimun ini tidak hanya menumpukan dalam bidang agama semata-mata, namun juga mereka juga masuk ikut serta juga dalam bidang politik. Meskipun secara teori nasionalisme dan Islam seharusnya terpisah, namun Al-Ikhwan Al-Muslimun mampu menjalankannya, mampu membawa maksud yang berbeza, yakni menjalankannya secara bersama, yakni serentak. Baik, nasionalisme ni bermaksud cintakan negara dan cintakan bangsa, maknanya cinta yang sesungguh-sungguhnya. Dan Islam ini merupakan agama yang panggil fitrah, yang mana mengakui, yang tetap mengakui wujudnya berbagai bangsa, agama, budaya dan juga bahasa. Maka Al-Ikhwan Al-Muslimun ini menerapkan bahawa Islam dan nasionalisme ni boleh bersatu, yang mana pada masa yang sama lahirnya perasaan cinta. Walaupun Islam tu dan nasionalisme tu berbeza, tapi dalam masa yang sama bila digabungkan, lahirnya perasaan cinta, kecintaan kepada bangsa masing-masing, yakni mengikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil untuk dinafikan dan dihapuskan. Maka inilah yang ingin dibawa oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dia nak menunjukkan kepada rakyat Mesir bahawa jangan kita cintakan bangsa semata-mata sehingga kita melupakan bahawa Islam itu agama yang fitrah, yang mana mengakui setiap wujudnya bangsa-bangsa yang lain. Baik, seterusnya Al-Ikhwan Al-Muslimun menggunakan konsep taat kepada pemimpin dan merapatkan hubungan antara pemimpin tertinggi dengan ahli yang paling kecil seperti keluarga. Organisasi ini juga merangkumi hubungan yang cukup kuat, hubungan yang cukup luas mulai daripada jawatan kuasa dan lembaga teknikal dan juga penasihat. Baik, Al-Ikhwan Al-Muslimun ini sebelum mereka merapatkan hubungan mereka dengan masyarakat Mesir, masyarakat lain, maka mereka menggunakan konsep merapatkan hubungan antara pemimpin mereka yang tertinggi dengan ahli yang paling bawah. Maknanya mereka tidak meninggalkan seorang pun daripada ahli mereka
dan menganggap semuanya itu sebagai keluarga mereka. Maknanya nak kata hubungan mereka ni cukup akrab antara satu sama lain. Yang mana ini menunjukkan bahawa Al-Ikhwan Al-Muslimun ni sangat mengambil berat tentang orang-orang di sekeliling dia. Maka dia memperlihatkan kepada masyarakat bahawa mereka tidak akan tersisih daripada penglihatan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maknanya dia Al-Ikhwan Al-Muslimun ni sentiasa berada dekat dengan mereka. Al-Ikhwan Al-Muslimun nak menunjukkan macam tu. Baik, yang ketiga, pada saat Mubarak sibuk menumpas kelompok Islam radikal, Al-Ikhwan Al-Muslimun memposisikan diri mereka ni menjadi sebuah kekuatan politik alternatif dan bersuara moderat. Maka saat Hosni Mubarak ni sedang sibuk menumpaskan kumpulan Islam radikal, yakni kumpulan pelampau seperti kumpulan Al-Jihad dan juga kumpulan Takfir wal Hijrah, yang mana mereka ni merupakan kumpulan Islam radikal yang melampau, yang mana menggunakan kekerasan untuk menubuhkan sebuah negara. Maka tindakan dan ideologi mereka ni telah menyebabkan sesebuah beberapa organisasi lain, kumpulan-kumpulan Islam lain dianggap disalahfahamkan sebagai organisasi radikal, yakni kumpulan radikal. Maka Al-Ikhwan Muslimin ni meletakkan diri mereka ni sebagai kekuatan politik alternatif dan bersuara moderat, yang mana di sini mereka menyatakan diri mereka ni sebagai bukan daripada kumpulan Islam radikal. Maka kat sini mereka menguntungkan diri mereka, yang mana disebabkan inilah Al-Ikhwan Al-Muslimun dapat menempatkan diri mereka dalam politik Mesir ketika di bawah pemerintahan Hosni Mubarak. Baik, seperti mana yang kita tahu, Al-Ikhwan Al-Muslimin dalam politik Mesir sangat-sangat aktif, yang mana pada 1984 mereka dengan bergabung dengan parti Al-Wafdi bertanding dalam parlimen pada tahun 1984, dan pada pilihan raya 1987 mereka bergabung pula dengan parti Liberal dan juga parti Buruh, dan pada pilihan raya yang ke-2000 mereka bergabung juga dengan parti yang sama, parti Buruh dan juga parti Liberal, yang mana mereka memenangi 17 kerusi. Dan pada tahun 2005 mereka bergabung sekali lagi dengan parti Buruh dan parti Liberal, yang mana mereka memenangi 20% kerusi. Dan pada tahun 2012 mereka memenangi pilihan raya umum. Pada 2011 mereka memenangi pilihan raya umum, yang mana mereka bergabung dengan parti Freedom and Justice dan memenangi sebanyak 47.5% kerusi. Seterusnya kita pergi kepada peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun pada hari kebangkitan. Baik, yang pertama, bermulanya seruan berdemonstrasi bagi menuntut perubahan, yakni menuntut keadilan lah kepada rejim Hosni Mubarak, pemerintahan Hosni Mubarak, melalui Facebook dan Twitter yang dipelopori oleh golongan muda dan para aktivis Mesir, yang mana dalam golongan muda itu terdapat juga pemuda daripada kalangan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maka peranan Al-Ikhwan ni bukan sahaja daripada semata-mata nak kejar agama, semata-mata nak membawa Islam itu ke atas, bukan. Mereka juga hebat dalam bidang IT, yang mana mereka menggunakan media sosial untuk menyeru orang ramai untuk turun berdemonstrasi menuntut perubahan. Baik, yang kedua, pucuk pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimun mengeluarkan arahan agar bekerjasama dengan seluruh rakyat Mesir, namun tidak menggunakan slogan maupun sepanduk mereka kecuali hanya mengangkat bendera Mesir sahaja. Maka titik ini berjaya menarik rakyat Mesir untuk bergabung dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maka di sini kita dapat lihat peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun, peranan pucuk pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan kebijakan yang mereka ada. Mereka tidak mengangkat, mereka tidak menggunakan slogan mereka, malah menggunakan bendera Mesir, yakni bendera negara Mesir sendiri, yang mana mereka menunjukkan bahawa solidariti mereka bersama dengan rakyat Mesir itu sangat kuat. Yang mana ini juga taktik untuk mengelirukan polis daripada menangkap ahli-ahli Al-Ikhwan Al-Muslimun.
Maka bila mereka mengangkat bendera Mesir, maka mereka meyakinkan lagi rakyat Mesir yang mana mereka bukanlah melakukan demonstrasi hanya untuk orang panggil apa? Menaikkan mereka punya nama sahaja, tapi untuk melakukan perubahan Mesir bersama rakyat-rakyat Mesir, bersama rakyat Mesir. Baik, yang ketiga, demonstrasi ini juga dapat bertahan dan diteruskan kerana disokong terus oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maka rakyat Mesir menjadi semangat dan yakin dengan terlibatnya Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam demonstrasi ini. Maka, ini menunjukkan peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam demonstrasi ini sangat penting. Disebabkan mereka lah yang memulakan, mereka lah yang menyeru, menyeru golongan-golongan, menyeru rakyat-rakyat Mesir melalui media sosial dan turun sendiri untuk berdemonstrasi bersama-sama dengan rakyat Mesir dengan menunjukkan solidariti dengan menggunakan bendera Mesir, yang mana ini menunjukkan mereka bersama-sama dengan rakyat Mesir inginkan perubahan, inginkan perubahan kepada negara mereka. Maka dengan sokongan daripada Al-Ikhwan, maka rakyat menjadi semakin yakin dan bersemangat bahawa ada yang menyokong di belakang mereka, iaitu sebuah gerakan Islam yang kuat, iaitu gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Baik, seterusnya, selepas Hosni Mubarak mengisytiharkan pembubaran kabinet beliau, perintah berkurung telah diisytiharkan oleh tentera dan segala alat perhubungan telah diputuskan. Maka untuk menghadapi suasana yang tidak terkawal, suasana yang panggil apa? Kelam kabut pada waktu itu, di Medan Tahrir pada waktu itu, pucuk pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah mengarahkan ahli-ahlinya, anggota-anggota dia, anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun ni lah, agar bekerjasama dengan seluruh rakyat bagi membentuk sebuah jawatan kuasa, bagi mengawal keadaan, bagi mengawal keselamatan seluruh negara. Maka ia berperanan untuk mengawal bangunan-bangunan kerajaan, rumah-rumah rakyat serta lalu lintas. Maka jawatan kuasa ini telah berjaya melaksanakan tanggungjawab mereka dalam suasana yang ketiadaan polis. Ketika ketegangan berlaku, ketika ketiadaan polis telah mengunduk, tak ada polis waktu tu, maka mereka telah berjaya melaksanakan tanggungjawab dan ia menyebabkan Al-Ikhwan Al-Muslimun semakin disanjung rakyat. Maka di sini memperlihatkan bahawa hebatnya Al-Ikhwan Al-Muslimun ini dalam mengatur gerak-geri, dalam mengatur strategi mereka, dalam meyakinkan rakyat Mesir sendiri. Dan yang seterusnya, dengan pengalaman yang luas daripada pemuda-pemuda Al-Ikhwan Al-Muslimun sendiri, mereka telah mengatur perhimpunan, perbincangan, dengan tarbiyah yang tinggi, dengan kehebatan, dengan akhlak yang mereka ada. Mereka menyeru rakyat-rakyat Mesir, serta orang-orang NGO-NGO lain membina kemah-kemah dengan kerjasama seluruh pertubuhan bukan kerajaan dan lain-lain yang berada di Medan Tahrir waktu itu. Mereka bekerjasama dengan rakyat Mesir, meyakinkan rakyat Mesir bahawa jangan sekali-kali mengundur daripada Medan Tahrir ini. Demonstrasi sehingga berlakunya perubahan. Macam itulah. Maka kesemua mereka berganding bahu dan bersatu hati, tidak kira muda atau tua, miskin atau kaya, semuanya bersatu dengan tujuan yang sama. Maka di sini kita dapat melihat peranan anak-anak muda, golongan-golongan muda Al-Ikhwan Al-Muslimun ni sangat-sangat hebat. Yang mana mereka juga menguasai media sosial, mereka juga menguasai menguasai cara nak berdakwah macam mana, tarbiyah mereka ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat tinggi. Yang mana dapat meyakinkan rakyat Mesir untuk terus berada bersama mereka sehinggalah berjaya membuat rejim Hosni Mubarak mengisytiharkan pembubaran kabinet. Baik, yang seterusnya kita pergi kepada peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun semasa era Hosni Mubarak, semasa era Morsi. Baik, yang pertama, selepas revolusi Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun berperanan sebagai kumpulan yang mengawal kedudukan strategi dalam politik Mesir. Maka dengan ideologi yang dibina oleh gerakan ini sangat mempengaruhi dasar luar Mesir yang baru. Maka ideologi yang dibawa oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun ni iaitu mereka nak baik, dengan ideologi yang dibawa oleh gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ni, maka
mereka mensyiarkan yakni dakwah Islam dan orang panggil apa, mengembalikan identiti politik dan ekonomi sosial masyarakat Islam agar sejalan dengan nilai-nilai etika Islam. Maka di sini kita lihat bahawa selepas revolusi Mesir, selepas Morsi menjadi pemerintah Mesir yang baru, maka mereka merubah orang panggil apa, ideologi ataupun pemikiran rakyat agar lebih kepada orang panggil apa, mensyiarkan Islam itu. And seperti mana kita tahu, semasa era Hosni Mubarak, mereka lebih kepada sekularisme yang mana lebih dipengaruhi oleh kuasa barat, yakni Amerika Syarikat. Baik, yang seterusnya, Morsi mengambil langkah aktif untuk menempatkan Mesir dalam peranan serantau dan antarabangsa. Dan Morsi juga mengukuhkan hubungan dengan Arab Saudi dan mengambil langkah aktif menentang krisis di Syria. Mesir juga berjaya menjadikan Arab Saudi, Turki dan Iran sebagai kumpulan Islam untuk membantu menyelesaikan konflik Syria. Morsi juga mengunjungi Ethiopia, iaitu di Afrika, untuk sidang kemuncak Kesatuan Afrika yang tidak dihadiri oleh Mubarak sejak 1995. Maka di sini kita dapat melihat peranan Morsi ini, iaitu mendekatkan Mesir ini dengan negara-negara Arab di sekitar dia, yang mana kita tahu Mesir dengan Iran telah hilang hubungan diplomatik, telah tidak ada hubungan diplomatik dengan sangat lama, dan hubungan dengan Arab Saudi juga tidak begitu erat disebabkan Hosni Mubarak lebih kepada Amerika Syarikat, lebih kepada Barat. Baik, seterusnya pada tahun 2012 atau ketika Muhammad Morsi memimpin Mesir, sempadan Mesir Palestin dibuka lagi dan rakyat Palestin dibenarkan memasuki Mesir tanpa visa. Selain itu, sempadan Rafah juga dibuka selama 12 jam dan dibuka 6 kali seminggu, dan penduduk Gaza yang berusia 18 hingga 40 tahun harus melaporkan diri untuk menyeberangi sempadan, sementara wanita dan anak-anak tidak perlu melaporkan. Maka di sini kita menunjukkan kepimpinan Morsi, kepimpinan yang dibawa oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun sendiri, memberi orang panggil apa? Memberi kepentingan kepada penduduk Palestin, memberi orang panggil apa? Kemudahan kepada penduduk Palestin yang ditindas oleh Zionis Israel, dengan membuka pintu sempadan, maka memudahkan lagi lah penduduk-penduduk Palestin untuk mencari keperluan mereka, keperluan harian mereka. Seterusnya, sejak Morsi berkuasa, hubungan Mesir-Palestin sangat aktif. Selain membuka kembali sempadan Rafah pada 29 November 2012, Mesir juga menyokong Palestin untuk menjadi anggota PBB dengan memilih resolusi Perhimpunan Agung PBB 67/19. Keputusan resolusi itu menjadikan Palestin sebagai salah satu pemerhati bukan anggota, non-anggota di PBB, dan kedudukan ini serupa dengan Vatikan, iaitu Vatikan di kota Rom, iaitu di bawah kepimpinan Pope. Maka ini menunjukkan solidariti Mesir bersama dengan Palestin, yakni dengan menunjukkan bahawa mereka menyokong Palestin yang mana ditindas, yang dijajah oleh Zionis Israel. Ini menunjukkan walaupun mereka di bawah kepimpinan Hosni Mubarak, orang panggil apa, bersekutu dengan Amerika Syarikat, namun di bawah kepimpinan Morsi telah merubah politik Mesir kepada ke arah yang lebih baik, iaitu ke arah mendominasi panggil apa, kekuatan politik Islam itu sendiri. Kita pergi kepada kesimpulan. Revolusi 2011 memberi impak yang besar kepada politik di Mesir. Segala siksa yang dihadapi oleh rakyat Mesir berakhir dengan jatuhnya rejim Hosni Mubarak. Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun memainkan peranan yang penting semasa revolusi ini. Mereka terlibat secara langsung dengan menyeru supaya Hosni Mubarak dijatuhkan dan mengembalikan sistem pemerintahan Islam. Rakyat menyambut baik seruan ini kerana mereka berasa ditindas. Semoga peristiwa ini memberi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin lain supaya melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang sepatutnya.
Ini senarai rujukan yang kami perolehi. Sekian, terima kasih.